Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini murid-murid akan belajar Sains Tingkatan 4 Bab 5 bertajuk Genetik. Dalam tajuk ini, murid-murid akan mempelajari berkenaan kromosom, DNA dan juga gen. Setiap sel mempunyai nukleus. Di dalam nukleus terdapat banyak kromosom. Kromosom pula merupakan struktur berbenang halus yang terdiri daripada asid nukleik dan juga protein. Setiap kromosom mengandungi satu molekul yang panjang yang dikenali sebagai deoksiribonukleik asid atau dikenali sebagai DNA. DNA pula berbentuk heliks ganda 2 yang terdiri daripada unit-unit asas yang dikenali sebagai nukleotida. Setiap unit nukleotida terdiri daripada 3 komponen iaitu gula deoksiribosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Di dalam DNA pula terdapat unit asas atau yang paling kecil dalam pewarisan ataupun genetik yang dikenali sebagai gen. Gen merupakan unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu yang berfungsi mengawal ciri-ciri yang diwarisi dalam organisma. Seterusnya, kita akan mempelajari berkenaan pembahagian sel. Semua organisma hidup terdiri daripada sel-sel, di mana sel-sel akan berterusan membahagi, membesar dan akhirnya mati. Sel yang mati perlu diganti. Sel-sel baharu terhasil daripada pembahagian sel, iaitu secara mitosis maupun secara meiosis. Proses pembahagian mitosis. Mitosis ialah proses pembahagian sel yang menghasilkan dua sel anak yang seiras. Sel anak yang dihasilkan mempunyai bilangan dan kandungan genetik yang sama dengan sel induk. Semasa pembahagian mitosis boleh dipecahkan kepada 4 fasa, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa, diakhiri dengan sitokinesis. Semasa profasa, kromosom menjadi padat dan berpilin. Kromosom kelihatan lebih tebal, pendek dan boleh dilihat di bawah mikroskop. Setiap kromosom terdiri daripada 2 kromatid beradik. Sentriol mula bergerak ke kutub bertentangan, gentian gelendung mula terbentuk dan memanjang di antara sentriol di dalam sitoplasma. Di akhir profasa, membran nukleus mula terurai. Selepas profasa, ia akan memasuki fasa metafasa. Semasa metafasa, gentian gelendung telah terbentuk sepenuhnya, kromatid beradik tersusun di satah khatulistiwa. Di akhir metafasa, sentroma akan terbahagi kepada 2. Seterusnya, anafasa. Semasa anafasa, kromatid beradik terpisah di sentroma dan dikenali sebagai kromosom anak. Gentian gelendung memendek dan kromosom anak tertarik ke kutub bertentangan. Dan di akhir anafasa, setiap kutub sel mempunyai satu sel kromosom yang lengkap dan seiras dengan sel induk. Seterusnya, fasa telofasa. Kedua-dua set kromosom sampai ke kutub bertentangan, gentian gelendung mula terurai, membran nukleus mula terbentuk mengelilingi kromosom di kutub dan nukleolus terbentuk semula dalam setiap nukleus. Diakhiri dengan proses sitokinesis iaitu pencerutan sitoplasma yang akhirnya akan menghasilkan 2 sel anak yang seiras dengan sel induknya. Apakah kepentingan mitosis? Mitosis berfungsi untuk menghasilkan sel-sel baru untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel yang mati ataupun rosak. Ia juga berfungsi untuk menjamin
sel anak mempunyai sifat yang serupa dengan sel induk, dan yang terakhir, membolehkan organisma menjalankan pembiakan aseks dan juga vegetatif. Seterusnya, pembahagian secara meiosis. Proses meiosis ialah untuk membentuk gamet ataupun sel anak dengan bilangan kromosom dalam gamet diseparuhkan daripada bilangan kromosom pada sel induk. Ia berlaku di dalam sel organ pembiakan manusia ataupun tumbuhan. Ia tidak sama seperti mitosis kerana mitosis berlaku pada sel soma, iaitu semua sel kecuali sel pembiakan. Kerana di sel pembiakan hanya akan berlaku proses meiosis. Sebagai contohnya, pada haiwan jantan, organ pembiakannya adalah testis, gamet yang dihasilkan selepas meiosis ialah sperma. Pada betina pula, organ pembiakannya ialah ovari dan selepas meiosis ia akan menghasilkan ovum. Juga pada tumbuhan, pada bahagian jantan ialah enter iaitu organ pembiakan bagi menghasilkan butir debunga dan juga ovari bagi organ pembiakan betina akan menghasilkan ovul selepas proses meiosis. Meiosis tidak seperti mitosis, ia akan melibatkan 2 kali pembahagian sel yang dikenali sebagai meiosis 1 dan juga meiosis 2. Meiosis 1 terdiri pada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Manakala pembahagian yang kedua ataupun meiosis 2 mempunyai profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan juga telofasa 2. Seterusnya, kita akan belajar berkenaan mekanisme pewarisan. Ia terdiri daripada 2 jenis alel iaitu alel dominan dan juga alel resesif. Alel dominan akan menunjukkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan daripada alel resesif. Ia diwakili oleh huruf besar seperti B besar, D besar dan E besar. Manakala alel resesif pula hanya akan menunjukkan ciri yang dikawal apabila alel dominan tidak hadir. Boleh dikata kat sini, alel dominan ialah alel yang kuat, mampu menunjukkan ciri-cirinya. Manakala alel resesif adalah ciri yang lemah, ia tidak mampu menunjukkan cirinya sekiranya kewujudan atau kehadiran alel dominan. Ia diwakili dengan huruf bersaiz kecil seperti huruf kecil seperti B kecil, D kecil dan juga E kecil. Contoh bagi alel dominan adalah seperti boleh menggulungkan lidah dan alel resesif tidak boleh gulung lidah. Yang kedua, rambut hitam adalah alel dominan dan juga rambut perang muda merupakan alel resesif. Bagaimana pula untuk menentukan jantina anak, lelaki ataupun perempuan? Setiap individu mempunyai kromosom autosom dan juga kromosom seks. Kromosom autosom menentukan ciri-ciri selain daripada jantina, manakala kromosom seks menentukan ciri-ciri jantina sama ada lelaki ataupun perempuan. Pada manusia terdapat sebanyak 46 kromosom, di mana sebanyak 44 adalah kromosom autosom dan 2 merupakan kromosom seks. Seorang lelaki mempunyai 46 kromosom iaitu 44 autosom dan 2 kromosom seks iaitu X, Y. Sperma membawa sama ada kromosom X atau kromosom Y. Selepas meiosis, sperma mempunyai 23 kromosom iaitu separuh daripada induk iaitu sama ada 22 tambah X
atau 22 tambah Y. Seorang perempuan pula mempunyai 46 kromosom sama seperti lelaki, iaitu sebanyak 44 kromosom autosom dan 2 kromosom seks, iaitu XX. Setiap ovum membawa kromosom X. Selepas meiosis, ovum mempunyai 23 kromosom, iaitu 22 tambah X sahaja. Semasa proses persenyawaan, sperma bergabung dengan ovum membentuk zygote. Jika sperma 22 tambah Y bergabung dengan ovum 22 tambah X, zygote yang terhasil mempunyai kromosom 44 tambah XY dan anak lelaki akan terhasil. Sekiranya sperma 22 tambah X bergabung dengan ovum 22 tambah X, menghasilkan zygote yang mempunyai kromosom 44 tambah XX, akan menghasilkan seorang anak perempuan. Seterusnya kita akan mempelajari berkenaan mutasi. Mutasi ialah perubahan yang berlaku pada gen atau kromosom yang mengubah sifat asal organisma tersebut. Terdapat dua jenis mutasi, iaitu mutasi kromosom dan mutasi gen. Kesan mutasi kromosom adalah seperti sindrom Down, sindrom Klinefelter dan sindrom Turner. Manakala mutasi gen contohnya ialah buta warna, anemia sel sabit, hemofilia, thalassemia dan albinisma. Mutagen ialah ejen fizikal ataupun kimia yang menyebabkan mutasi. Contoh-contoh mutagen ialah seperti sinaran radioaktif, sinar X dan bahan kimia seperti benzina dan juga formaldehyde. Seterusnya, kita akan mempelajari berkenaan dengan variasi. Variasi ialah perbezaan sifat dalam kalangan individu dalam sama spesies. Variasi dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga persekitaran. Terdapat dua jenis variasi, iaitu variasi selanjar dan juga variasi tidak selanjar. Variasi selanjar merujuk perbezaan yang boleh diukur atau diskalakan dalam julat. Contohnya, ketinggian, berat badan, kecergasan IQ dan juga warna kulit. Manakala variasi tak selanjar merujuk kepada perbezaan yang diskrit dan tidak boleh diukur atau diskalakan. Contohnya jantina, jenis kumpulan darah, jenis cap jari dan jenis rambut. Variasi menghasilkan spesies dengan genotip yang baharu. Variasi akan meningkatkan kebolehan suatu spesies menyesuaikan diri dalam persekitaran yang berubah.